Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada puding seorang je. So, boleh stay dalam ni puding, tak ada masalah. Sambil-sambil buat soalan tu, boleh dengar lah. Kita discuss, tengok. Saya akan go through untuk topik pressure. Untuk topik pressure. Kalau ada soalan, mencelah sahaja. Kod-kod ada member lain lepas ni masuk. Kita tengok 8.1 soalan 8.1 bab tekanan pressure. Okey, bab tekanan pressure. So, okay. Tengok setting dulu. Okay tak? So, sini okay. Suara okay. Okay, semua ada. Kat mana Sekejap. Kita testing dulu. Okay, kita akan tengok pada soalan pertama 8.1. So, ini soalan compare kan. Soalan-soalan compare ni. Macam biasa yang kita bagi tahu, soalan compare ni kita tak perlukan knowledge yang terlampau banyak. Okay. Kita hanya refer pada diagram yang diberi. Kemudian kita akan compare lah. Okay. Those condition. Two different condition. So, kalau tengok pada soalan yang pertama. Okay, dia bagi gambar rajah 8.11, 8.12. State the physical quantity that causes the difference in distance of the liquid. Okay, so kalau kamu tahu apa dia alat ni, okay, masa form 3 pernah guna dan sebagainya, insyaAllah boleh jawab lah. Okay, insyaAllah boleh jawab. So dekat sini dia nak that causes the difference in distance. Okay, apa dia yang menyebabkan berlakunya. Ada satu ni dia terpancut jauh. Okay, satu lagi spurt shorter distance. So apa sebab dia? Okay, it is caused by what we call as pressure in liquid. Pressure in liquid. Tekanan cecair. Okay, tekanan cecair. Okay, next B. Masuk kepada comparison. Okay, kita akan compare 8.11, 8.22. The depth of the liquid from the hole. Okay, so yang pertama dia nak kita compare the depth of the liquid from the hole. Okay, kedalaman. So tengok pada diagram saja. Tengok pada gambar aja. Untuk compare ni biasa kita akan tengok pada gambar saja based on our observation. So the depth of the liquid from the hole. Okay, so kalau kita tengok, kita compare 1 and 2. This is the hole. Okay, this is the hole. Sorry, the depth of the liquid from the hole. From the hole. Gambar pun tak jelas. So, dekat sini. Yang ini dekat sini. Yang ini depth dia. Kedalaman dia. Sama sahaja kan. Okay. Sama sahaja kedalaman. So, the depth is the same. Tapi kedalaman kalau kita measure daripada surface of the liquid, okay, from the surface of the liquid. So yang ini lagi, okay, sekejap. Okay, minyak dan air. So depth dia sama lah. Okay, daripada diagram pun kita boleh nampak dia sama. Okay. So depth same depth. Okay, next, the density of the liquid. So, density of the liquid. Daripada mana kita nak dapat? Kita tak boleh nak tengok kan? Kita tak boleh nak observe density ni. Okay? So, dekat sini kita kena ada satu lagi knowledge. Okay? So, kena gunakan knowledge physics kita. General knowledge lah. Okay? General knowledge. So, dalam soalan ni digunakan air dengan minyak. Okay, so gunakan general knowledge kamu to differentiate between the two density of air tadi, of water and oil. Okay, dia tak ada sebut kan? Tak ada sebut dan sebagainya. Dia hanya bagi itu sahaja maklumat yang ada. Maksudnya soalan ni dia expect kamu tahulah. Okay, dia anggap kamu tahu apa dia density air dan minyak. So tak berapa cantik sebenarnya soalan kalau macam tu. Dia anggap macam tu kan. So, air dan minyak, water and oil.
So water is less than. So dekat sini kita ada air, water, kemudian ada oil. Okay, kita ada oil. So yang ini water. So based on the diagram, masukkan sahaja. So bagi macam mana nak buat ayat dia, kita salin balik ayat. Okay, density of liquid in diagram. Okay, sebutkan yang mana satu. Contohnya 8.11.1.1. Okay. So water is larger than. Okay, larger than the sambunglah balik ayat tu. Density of liquid in 8.12. Okay. So ada larger. Okay. Boleh gunakan simbol, tak ada masalah. Okay. Larger dan sebagainya. Okay. Okay. So next. Number 3. Relate the distance of the liquid spurt. Yang ni pun sama. Observe. Okay. This one. Observation. Apa yang kita nampak. So tengok jarak dia. Jarak dia punya pergi. Spurt dia. So this one is larger than this one. Okay, yang ini lebih jauh compare dengan 8.112. So macam mana nak jawab? Okay, kita boleh salin balik dia punya perkataan. Okay, relate. Bukan dia suruh compare. Relate. Okay. So yang ketiga dia suruh relate, bukan suruh compare. Okay, so macam mana nak jawab soalan relationship? So macam biasa. Okay, sekejap kita pause sekejap. Okay, sambung balik. So yang ketiga dia nak relate. So nak relate. Ingat balik cara kita nak relate macam mana. Okay. So boleh relate dengan observation kita tadi. Kita tengok je kan. Kemudian kita relate dan sebagainya. Contohnya macam ni. Okay, dia punya kedalaman dia sama. Okay, kedalaman dia sama. Tapi dia punya ketempatan berbeza. Lepas tu apa lagi perbezaan dia? Okay. So dalam soalan ni dia nak relate jarak, okay, distance dengan ketempatan. So ketempatan kita dah compare. Okay, ketempatan kita dah compare. Masalah dia dekat jarak lah. Okay, jarak kita belum compare. So dekat sini kita kena buat satu comparison jarak. So jarak untuk yang ini X untuk 8.11. Okay, ni jarak 8.11 is larger than 8.1.2. Okay, walaupun dia tak tanya, kita tuliskan dekat tepi ni supaya dia boleh bantu kita jawab soalan yang nombor 3 ni. Okay, sebab dia nak kita relate benda tu kan. So dari sini boleh nampak. Okay, 8.11 larger 8.11. Okay, ni density 8.11 is larger. So dia punya distance 8.11 is larger. Maksudnya apa? Maksudnya the larger the density, okay, the larger the distance of the liquid. So boleh jawab dekat sini, the larger the density, okay, the density, the larger the distance, okay, distance of the liquid spurt. Salin balik lah ayat ni. Salin balik ayat tu sampai lengkap. Okay, larger dekat sini maksudnya bukan kita compare dia punya size bekas ke dan sebagainya. Larger dekat sini kita compare dia punya size magnitude, nombor dia kan. Okay, nombor dia lagi besar. So gunakan larger. Nak guna the higher boleh juga kan. The higher the density, the higher the distance of the liquid spurted out. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun nak gunakan the denser. Okay, the denser the liquid. Ada apa? Puding? Ada soalan? Tak, nak tanya B2 tu, tak faham kenapa B2 density. B2 tu kenapa yang 8.11 tu lagi larger? Okay, larger sebab apa? Sebab dia density. Density kita compare
Ini apa? Ini water, ini oil, minyak sawit. Okey. Dua bahan yang berbeza. Okey, dekat sini soalan ni aspek kita, okey, dia anggap kita tahu benda ni. So ni sebenarnya soalan tak berapa cantik lah macam ni kan. Dia anggap kita tahu apa density air, apa density oil. Sepatutnya kalau soalan yang cantik dia tak boleh anggap macam tu. Kan? Dia kena bagi nilai dan sebagainya. Ataupun bagi gambar kan. Bagi gambar, letak air, letak minyak. Apa jadi dia kan. So bila campur air dengan minyak, rasa-rasa dekat mana air, dekat mana minyak? Puding. Yang mana dekat bawah, yang mana dekat atas? Minyak kat atas. Minyak dekat atas kan. Okay, minyak dekat atas. So air dekat bawah. So kita dah belajar. Benda yang tenggelam di bawah. Okay, benda yang tenggelam di bawah. Bila kita campurkan, density dia lagi tinggi kan. Okay, density dia lagi tinggi. So minyak ni bila dia terapung, okay, any object lah. Okay, tak kisah any object yang terapung di atas, kita compare density dia lower. Kan? Contoh macam besi lah, besi dengan air kan. Masukkan blok besi. So blok besi ni tenggelam. Bila tenggelam, density dia lebih tinggi compare dengan density air. Kan? Ataupun polystyrene. Polystyrene letak dalam air. Apa jadi? Adakah dia tenggelam? Dia timbul dekat atas kan? So bila timbul dekat atas, density dia terapung. dia terapung kan? Density dia lower. So itu maksudnya soalan ni dia anggap kita dah tahu benda tu. Okay, bila kita campur dua objek, yang terapung tu density dia lebih rendah. Okay, so dekat sini walaupun dia tak bagi gambar ni, sepatutnya dia bagilah, bantu kita soalan ni kan. So dia anggap kita dah tahu benda ni. So kena tahulah kan, air dengan minyak ni, apa dia punya relationship density. So boleh bayangkan lah kan, air campur dengan minyak. Yang mana tenggelam, yang mana timbul. So air lah kan, tenggelam kan. Air duduk bawah kan, minyak duduk atas. So yang duduk atas, less than. Yang duduk bawah, denser lah. So density dia larger lah. Boleh, Bedeng? Okey tak? Mana Buding? Hilang dah? Minyak timbul. Minyak timbul kan? So okey lah kan? So bila minyak timbul tu, density dia rendah lah. Okay, sebab tu kita sebut 8.11 okay. air dia lagi tinggi. Okey eh? Okey. So ada soalan lagi tanya je. Saya teruskan je ni. Ada orang ke tak ada orang? Okey, saya teruskan. Nanti saya rekod, saya bagi lah. Okey, so relationship tadi lah. Kita dah discuss macam mana nak buat. Okey. Maksudnya kita kena compare dekat luar walaupun dia tak tanya pun. Okey. Compare the distance. Tapi nak tak nak, untuk jawab soalan nombor 3 ni, kita kena compare juga the distance. Okey, walaupun dia tak tanya. Okey, so tu cara lah. Yang pertama kan. Yang kedua yang biasa saya beritahu, cara kita nak buat dapatkan relationship dengan tepat. Okey. Sebab kalau macam ni kadang-kadang kita tertukar kan, tak nampak. The larger here, the larger. Alamak, tersalah pula. Terpadam pula kat sini. Okey, larger. Okey. Kadang-kadang kita tak nampak dekat situ the larger 8.11, the larger 8.11 kan. Okay, so kita boleh buat macam biasa, kita buat table. Lagi kita buat table. So yang pertama dia punya kedalaman. Okay, kita compare dia punya depth. Kedalaman antara 8.11 dengan 8.12. Okay. So kedalaman dia sama tadi. Okay, sama. Lepas tu soalan kedua kita compare dia punya density. Okay, density. Ni boleh conteng dekat tepi lah mana-mana density. So density kita dah tengok, bla bla bla, kita dah discuss 8.1 is
larger than 8.1.2. Okay. Lepas tu dia tanya pula, relate the distance of the liquid spurted out. So maksudnya kita kena compare dia punya distance of the liquid spurted out. So distance. So distance kita tengok sekali pandang je dah nampak dah kan. 8.11 ni dia lebih jauh jarak dia. So 8.11 is larger distance compared to the 8.1.2. Okay, so soalan dia nak kita relate between yang mana? Density and distance. So ambil yang ini. Sama ada kamu gunakan untuk kotak yang ini ataupun kotak yang ini. Dua-dua boleh. Contoh nak guna yang ini kan. Kolom yang pertama ni. So boleh bagi jawapan dia macam ni lah. The larger ni kan. The larger. Saya buat simbol lah. Malah nak tulis. The larger the density. The larger the distance spurted out. Buatlah ayat penuh. Ataupun kamu boleh guna kotak yang kedua ni. Maksudnya kita refer pada kolom yang kedua. 8.1.2 saja. So macam mana jawab dia? Yang ni turun bawah. Yang ni turun bawah. So the lower the density. The lower the distance spurted out. Okay, so boleh pilih, tak kisah nak guna yang mana. Sama ada makin tinggi ataupun makin rendah makin rendah. Okay, the larger the smaller ataupun the higher the lower the lower. Tak kisah. Okay. Yang penting cara jawab kita macam ni lah, dia punya structure ayat. Okay, jangan kita jawab dengan ayat menggunakan apa? Directly proportional. Yang tu tak boleh lah, dilarang sama sekali. Okay, directly proportional, inversely proportional, okay, linearly increase dan sebagainya. So yang ni tak boleh. Sebab apa? Saya dah ulang banyak kali. Okay, sebab ayat-ayat yang ini hanya digunakan kalau kita diminta untuk bagi relationship dan dalam masa yang sama kita ada data, maksudnya ada table, ada nilai, ada figure, ataupun ada graf. Kalau ada graf ataupun ada table, baru kita boleh bagi relationship dalam bentuk ayat. Directly proportional, inversely proportional ataupun linearly increase ataupun decrease. Okay. Kalau tak ada table, tak ada graf, inilah ayat kita. The higher, the lower, the higher, the smaller, the lower dan sebagainya. Okay. So bezakan dua cara kita menjawab relationship. So settle untuk soalan A, B. So seterusnya C kita tengok. Okey, dalam soalan C ni soalan tak lengkap, tapi saya rasa itu siapa ada tanya itu? Okey, ada student tanya itu. Dia tanya soalan formula, inilah formula dia. P sama dengan rho G H. Macam mana nak dapatkan formula rho G H? 4 markah banyak kan? 4 markah. So macam mana nak buat? Alamak, tak ada pula saya punya blank ni. Okey, saya keluarkan blank tu. So, macam mana nak buat? So, rho GH maksudnya tekanan di dalam. Itu formula apa? Formula in liquid. Okay, pressure in liquid. Rho GH. Maksudnya kalau kita masuk dalam satu bekas air. Okay, air laut ke tak kisahlah kat mana-mana. Okay, kita masuk dalam air. So, dekat sini kita ada pressure. Mengalami tekanan sama dengan P equals to rho GH. So, mana datangnya formula ni? So kita kena buktikan. Okay. So apa dia formula asas kita? Pressure sama dengan force per area. Maksudnya untuk ada pressure mesti ada force, mesti ada area. Okay. Ini asas formula untuk pressure. Okay. Asas mana datangnya pressure. Mesti ada force, mesti ada area. Okay. So kita nak kaitkan apa yang terjadi dalam liquid. Okay. Apa yang jadi dalam liquid. So apa force yang terlibat dalam kes ni? Okay, dalam kes liquid ni, apa yang terlibat? Kita try, okay? Kita cuba investigate pada satu luas permukaan. Sebab kalau nak investigate dot ni, susah. Ataupun nak investigate satu kawasan laut yang luas, susah. Okay? So, kita tengok pada, contohnya air. Kita ambil satu bahagian, satu kolom. Okay, satu kolom.
Kemudian, okey, sekejap. Ada siapa datang ni? Okey, selamat datang. Klik. Okey, klik. Assalamualaikum, klik. Okey ke? Okey, cikgu. Okey, banyak dah buat? Okey je. Ha? Banyak dah buat ke? Banyak dah buat? Baru sampai 3.2. Okey, tak apa. Boleh teruskan Sambil-sambil tu saya rekod dan discuss untuk chapter ni lah. Tu, puding rindu tu. Lama tak jumpa klik je. Ke korang jumpa kat mana? MOBA ke? Ada main game sekali ke? Main game benda? Tak juga. Saya nak join ni. Main Valorant ke? Kan? Okey, tak apa Main PC. Ya, okey. So, boleh teruskan. Kalau ada soalan... Saya tak main game lah. Tak main game lah. Bagus. Alhamdulillah. Hisap lah. Amir kat mana? Puding sekarang? Yoi. Puding ni lag ni. Abang saya malas. Kan Okey. Okey. So, klik Puding boleh teruskan buat apa yang kamu sedang buat tu. Nak tanya walaupun tak berkaitan dengan perbincangan dalam video ni. Okey, boleh tanya. Tak ada masalah. So, kalau member-member lain nanti tengok, so dia dapat manfaat sekali lah. So, saya teruskan je lah perbincangan. So, sampai tadi kita nak buktikan. Okey, kita nak buktikan tekanan. Okey, tekanan in liquid, pressure in liquid. So, nak investigate pressure in liquid ni, kita akan ambil satu kolom. Tak kisahlah dalam bentuk silinder ataupun dalam bentuk apa dia panggil? Empat segi apa? Cube dan sebagainya. Kan? Ni, kalau kita ambil cube lah. Kalau kita ambil silinder macam ni lah. Kan? Contoh, tak kisahlah mana-mana. Tapi kita akan ambil satu kolom untuk investigate pressure in liquid. Okay, pressure in liquid. So, yang pertama kita tengok apa force yang ada dalam ni. Kenapa bila kita duduk kat bawah ni, kita merasai tekanan. Ada tekanan terhadap kita. Okay? So, apa syarat untuk ada pressure? Mesti ada force. So, mana datang force tu? In this case. So, in this case, force tu datangnya daripada disebabkan oleh apa? Kita sedang menanggung beban. Beban apa? Berat air tu. W. Okay? So, kalau kamu berdiri dekat bawah satu point air tu, so, sebenarnya kita sedang menanggung beban berat air yang berada dekat atas kita. So, the force here, okay, force here is equals to the weight of the liquid above us. Okay, W lah. Okay, W equals to mg. Okay, nanti kita substitute. Area bergantung lah kepada permukaan. Okay, bergantung kepada permukaan. So, in this case, kita fixkan area tu. Okay, area. Kita fixkan area. Kita ambil lah satu portion area. Tak kisahlah berapa-berapa. Okay, kita akan pilih satu area yang bersesuaian untuk kita investigate. Kita letak je area. Okay. Kemudian, kita gantikan weight tadi dengan mg. Okay, mg. Okay. Kita nak dapatkan in term of m and ng, gravity kan. Area tadi pula, macam mana dapat area? Okay, mana nak dapat area? Okay. So, ni cerita dia mana nak dapat area. Kita tahu ada satu formula yang mengaitkan relate area dengan apa? Dengan volume. Okay, sebab apa dengan volume? Kalau tengok pada persamaan ni kita ada density. Okay, density. Maksudnya macam mana nak tunjukkan, nak buktikan density ni boleh masukkan dalam persamaan ni, F over A. So dalam ni ada area. Okay, area can be related with volume, and volume is related to the density. Okay, so kita ada dekat sini density sama dengan M over V. Mass bahagi dengan volume. Dan dalam masa yang sama, apa rumus volume? Luas permukaan bahagi dengan tinggi. Contoh kalau kita ambil cube ni, okay, yang pertama ni, luas permukaan dia apa? A kan? A. So M A. So dekat sini V sama dengan A, luas permukaan, darab dengan tinggi. Berapa tinggi dia? H lah, kedalaman dia kan? Kedalaman dia, H. Okay. So, sama dengan soalan ni. Sama dengan kalau kita buat silinder. Sebab tu saya bagi tahu, tak kisah kamu nak buat cube ke nak buat silinder. Still, kalau kita gunakan silinder, apa formula dia? Density sama dengan mass bahagi dengan
volume. So apa dia? Mass, okay, mass stay dekat situ. Volume dia, luas permukaan which is A, darab dengan kedalaman dia which is height. Okay, which is height. So masih formula yang sama. So kita akan guna formula ni, gantikan nilai A. So macam mana? Maksudnya kita kena dapatkan A dalam sebutan rho M dengan H. So kalau kita susun balik, ni sama je dua ni. So kita buat kat atas ni. So jadikan A sebagai subjek. So M, rho bawa ke sebelah kanan, jadi kat bawah lah kan. Rho bahagi dengan H. Okay, rho bahagi dengan H. So itulah kita punya area in term of mass, density and height. Okay, mass, density and height. So maksudnya dekat sini kita boleh gantikan A kita dalam sebutan M bahagi dengan rho H. Boleh kurungkan dia sebab kamu takut kamu pening. Okay, kalau kamu dah mahir dengan math tak ada masalah. Okay. So takut kamu pening. Kurungkan dia. Okay. So yang ni sebenarnya dah masuk kemahiran matematik, macam mana kita menyusun persamaan kan dan sebagainya. So bila ada per dekat bawah, okay, automatic denominator ni dia akan naik atas. So mg, so rho h tu dia akan naik atas. Okay, denominator akan naik atas kalau ada pecahan di bawah. Maksudnya pecahan sebagai denominator, so denominator pecahan tu akan naik atas. Kemudian numerator akan stay. Okay. So daripada sini kita boleh selesaikan, kita permudahkan persamaan kita. Maksudnya masukkanlah M bahagi dengan M dapat 1 lah kan. So yang tinggal apa? Dekat atas saja. Bawah ni 1 kan. Atas ni pun 1. So 1 darab G darab rho darab H. So itu dapatnya rho G H. Bawah ni bagi 1 kan. Bagi 1 tak payahlah tulis kan. So rho G H. So dapatlah kita buktikan mana datang equation rho G H. Okay. P equals to rho G H. So itu cara kita buktikan rho G H. Okay. So balik kepada mana soalan tadi. Hilang lah. Sudah hilang lah. Okay. So dah buktikan So dia rasanya itulah soalan dia. Okay, rasanya itulah soalan dia. Buktikan derive P equals to rho G H. So habis 8.1 lah. Okay, 8.1. Okay, so next kita akan tengok pada 8.2. Okay, 8.2. State the function of YouTube. Mana YouTube? Yang ni lah. YouTube ni. YouTube. So this is the YouTube. Dekat sini YouTube dia. Jangan bagi tahu untuk upload video pula kan. Okay. So apa dia YouTube? So YouTube here is used to measure pressure. It's used to measure pressure. Kita gunakan dalam case ni lah. Okay, dalam case ni. So depends pada question lah kan. So soalan ni lebih kepada measure the pressure. Nak bagi measure the pressure of liquid at different depth. Okay, itu lebih tepat sebenarnya. Sebab apa? Sebab setting eksperimen ni. Inilah eksperimen ataupun setting yang kita gunakan untuk relate, okay, untuk dapatkan, untuk investigate the relationship between pressure and depth lah. Okay, and depth, kedalaman. Okay, sebab tu nampak mula-mula dia letak ini kedalaman dia, lepas tu ini kedalaman dia. So dia adjust kedalaman, height, kemudian dia akan dapat difference pressure in term of height of the liquid. Dalam ni guna apa ni? Water ke mercury ni? Corong tisa kepingan dalam silinder menggunakan cecair P. Dia tak beritahu dia guna apa. So dia guna cecair P je. Maybe mercury. Normally we use mercury lah. Okay. Sorry, cecair P tu dekat sini kan. So ni cecair P. Yang ni saya tak tahu dia guna apa. Oh, air. Okay, dia guna water. Biasanya kita guna mercury. Okay. So dia guna water dekat situ. So dengan menggunakan ketinggian ni sebagai unit pressure. Contohnya pressure sama dengan 26 cm air. So ini unit untuk ketinggian pressure. Ataupun biasa mercury kan. Biasa kita guna mercury 76 cm Hg. Okay, 76 lah. Okay, 76 cm
Hg. So ni kalau kita guna mercury, kalau liquid kita mercury. So dalam ni dia guna air. So maybe macam ni lah unit dia. Okay, jarang kita guna ni. Tapi saya rasa itulah sebab Hg mercury kan. So air H2O lah. Okay. Tapi tak apa, yang penting kita faham macam mana penggunaan unit pressure by using the difference in depth of liquid in the YouTube. Okay, so B compare. So sekali lagi ini soalan compare kan. Comparison dengan comparison. So ada berapa compare ni? Kita ada 1, 2 compare. Bandingkan apa ni? Aduh, soalan pun cacat. Okay, bandingkan, tak pasti dia suruh bandingkan apa tu. Okay. Name the physical quantity, represent, relate. So biasa bila ada compare ada relate. Okay, dia ada minta kita relate. Okay, let's go through first. So, dia tak tahu pun dia nak tanya apa ni. Okay, next. Yang kedua, kita pergi terus kepada dua. Compare the difference in height. Okay, sekali lagi, comparison only based on our observation. Kita tengok sahaja gambar, tak perlukan pengetahuan fizik dan sebagainya. So, tengok, beza kan height. So, height, apa yang kita boleh nampak dekat sini. So, macam biasa, untuk mudahkan kerja kita buat relationship, kamu boleh buat satu table ringkas. Dekat sini kita ada 8.21. Kemudian ada 8.22. Kan? Ada dua gambar. So, yang pertama, tak tahu dia suruh compare apa. So, yang kedua dia suruh compare height. Okay, height. So, height, sekali pandang je dah nampak kan? 8.21 is larger. So, buatlah simbol 8.21. 8.22 is lower. So, nak jawab jangan guna macam ni pula. Nak jawab, kita kena salin balik ayat dia. The difference in height of water level in the YouTube in diagram 8.21. Okay. So, salin balik. Bla 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 bla. In diagram 8.2.1 is larger than. Okay, larger. Sebab kita compare magnitude kan. Boleh guna term larger. Nak guna higher pun boleh. Tak ada masalah. Higher than. Is larger than the salin balik lah. The difference in height of water level bla 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 in 8.22. Okay, so settle. Okay, next. Name the physical quantity that represent the difference in height of the water in YouTube. So, ketinggian ni mewakili apa sebenarnya? Okay, dia mewakili apa? So, tadi kita dah cerita. Dia adalah unit of pressure. Okay, unit of pressure. So, ketinggian ni, beza ketinggian ni, 8 cm dengan 6 cm ni, dia sebenarnya boleh mewakili unit pula. Boleh dijadikan unit, okay, ataupun boleh digunakan sebagai indicator for pressure. Okay, for pressure. Menunjukkan tekanan lah. Okay, next. Relate the answer B1 and B2. So, B1 kita tak tahu apa. B2 kita tak tahu apa. Okay, cuba tengok pada apa ni? H bertambah, ketinggian paras air bertambah. Ketinggian paras air bertambah. H bertambah. Okay, H. Okay, H. So, soalan satu ni bandingkan H. Okay, bandingkan H. In diagram 8.21 and 8.22. Saya tak tahulah term apa yang digunakan ni. Maybe the height, the depth of the Tissel funnel. Mungkin itu ayat penuh dia. Okay. So dekat sini kita compare H yang mana? Yang itu ke? Bukan Ini different in height in water level. Sorry. Aduh, hai. Dah salah lah. So yang ini dekat YouTube. Okay, yang ini YouTube. So yang inilah. So, maksudnya kita compare ni lah 8 cm dengan 6 cm. Okay, kita compare 8 cm dengan 6 cm. So, clear 8.21. Okay, 8.21 lebih tinggi, which is 8 cm. Compare dengan 6 cm. Okay, so tak ada masalah. Jawapan kita ni dah betul. Sekarang kita compare dia punya height, H. So, H1 dengan H2 ni. Ataupun, H in diagram 8.21 dengan H in diagram 8.22. So, boleh bagi jawapan H in 8.2.1 is, so compare sekali pandang je kita dah nampak H dia. 8.21 is higher compared to the 8.22. Is larger than
8.22. Okay, so settle. So soalan seterusnya relationship, dia nak kita relate apa? B1 dengan B2. B1 tadi apa? B1 adalah H, B2 adalah different in height in YouTube. So benda ni kita dah buat. Okay, so bila kamu buat table ni siap-siap, dengan pantas, dengan cepat, kamu boleh selesaikan soalan seterusnya, relationship. Okay, sebab tu bila buat comparison ni, jawab dalam bentuk ayat, dalam masa yang sama kamu buat diagram ni, supaya dia boleh bantu kita jawab soalan relationship. So, sekali pandang je dah nampak. Kita pilih macam mana nak buat relationship. Pilih satu kolom. Sama ada kolom yang pertama ataupun kolom yang kedua kan. So, kalau kolom yang pertama, apa jawapannya? The higher the higher kan. The higher, the height, the higher the value of H. Okay. Yang ini lebih selamat sebenarnya kalau kita guna term the higher the value ni. Maksudnya kita compare nilai, number, bilang 7 contohnya H ni berapa? 18 cm kan. Yang ini 10 cm. So kita bandingkan nombor tu. Sebab tu saya gunakan the higher the value. Okay. Kalau kita gunakan the higher the H, kadang-kadang kita tertukar kan. Makin tinggi. Kalau nak tengok yang ini lagi tinggi kan kedudukan dia. Okay. Sebab tu cuba elakkan guna the deeper kan. Contoh kamu guna the deeper. Deeper pun sama juga. Lain. Kita akan pening kepala. Okay. So biasakan untuk compare ni kita gunakan dia punya value. Okay. Dia punya magnitude dia. Okay, dia punya magnitude. So dalam kes ni the higher the value of H. Boleh je kalau kamu nak guna contohnya apa? The deeper. Okay, the deeper. Tapi the deeper kat sini kena berhati-hati lah. Yang mana lagi deep. Okay, yang ni lagi deep kan. Okay, so the deeper. Kadang-kadang dia guna the higher je. Menunjukkan apa? Higher ni, kalau jawab higher je, biasanya higher ni refer to the position. Okay, position. Yang mana lagi tinggi. Sebab dalam gambar ni dia ada position. So, dia refer kepada position. So, itu ayat-ayat yang pening kepala lah. Okay, yang mudahnya, kita compare dia punya number tu. Dia punya figure. Dia punya magnitude. Itu paling mudah. Guna the higher, the lower, the larger, the smaller. Okay, so dah buat table, dapatlah. Okay, so the higher blah blah blah, the higher the value of blah blah blah. So settle satu markah. Okay, next relate the depth of the liquid and physical quantity in B2. So it is the pressure. So untuk soalan yang kelima ni, relationship yang kedua ni, dekat sini kena ada sedikit knowledge lah. Okay, knowledge in term of pressure in liquid. So apa dia formula pressure in liquid? P equals to rho G H. Okay, rho G H. Ataupun kamu kena faham macam mana Tissel funnel ni berfungsi. Okay, macam mana benda ni berfungsi kan. Okay. Saya dah cerita dah dalam kelas saya tu. Okay, tuition mufakat itu saya dah cerita macam mana dia berfungsi. Okay. Kat sini pun saya boleh cerita sekali lagi. Okay. Bila kita letak pada sekian-sekian kedalaman. Okay. Maksudnya, apa yang memberikan tekanan dekat Tissel funnel ni? Dia hanya berat air ni. Okay, dia akan bagi tekanan. Dan juga atmospheric pressure. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, dia punya naik ni, tekanan, dia akan bagi tekanan, okay. So, benda ni akan menekan kawasan ni, kemudian dia akan menekan liquid. So, liquid ni dia akan naik atas sikit. Okay. Maksudnya ada perbezaan, tekanan di sebelah kiri dengan tekanan di sebelah kanan. Sebelah kanan kita ada apa? Ada atmospheric pressure sahaja yang memberi tekanan, kan. Benda ni terbuka, kan. Kalau dekat sebelah kiri, kita ada apa? Kita ada atmospheric pressure. Dan dalam masa yang sama, kita ada berat air yang bagi tekanan. Okay, berat air yang mana? Yang dekat atas ni lah. Dekat kawasan atas. Kat bawah ni tak. Okay, dia tidak memberi tekanan. Yang dekat bahagian atas saja. So, sebab tu, kita nampak level air ni, dia naik sedikit sebelah kanan. 6 cm. Kan? Okay. Kemudian, dia masukkan lagi Tissel funnel ni, lagi dalam. Maksudnya, level dia dah dekat sini. So, dekat sini kita boleh nampak berat air yang ditanggung ni, berat beban yang ditanggung ni, lagi banyak kan? Lagi banyak. Atmospheric pressure masih sama. Tapi air, tekanan yang disebabkan oleh air ni dah bertambah.
Okay. Yang ini pun sama. Atmospheric pressure lagi masih sama. So, sebab tu, bila tekanan dekat sini lagi tambah, so dia akan bagi tekanan pada Tissot funnel ni. Kemudian dia bagi tekanan masuk dalam ni. So, dia akan menekan air tu lebih bawah. So, kalau level kat sini tadi, dia dah turun ke sini. So, dia dah turun dekat sini. So, bila turun dekat sini, mana pergi air tu? Air tu akan tolak bahagian kanan ni, naik atas. So, dia dah naik atas lagi tinggi. Asalnya dekat sini tadi kan. So, dia dah naik atas lagi tinggi. 8 cm. Okay, sebab tu dia lagi tinggi. So, dekat sini jelaslah kita nampak ketinggian air tu, perbezaan ketinggian air tu, dia boleh digunakan sebagai penunjuk untuk tekanan terhadap siapa? Terhadap Tissot funnel ni. Okay, terhadap Tissot funnel ni. So, dekat sini, bila kamu faham konsep macam mana benda ni berfungsi, so, bolehlah jawab untuk soalan ni. Untuk kaitkan tekanan dengan height tadi. Tekanan dengan height. Okay. Sebenarnya soalan ni dia tanya, what is the relationship between pressure and height? Pressure in height. Betul tak? B3 apa? B3 pressure kedalaman kan? Depth. Okay, sorry. Depth. Depth kat sini. Height lah kan? In term of height. So, H. So, H here is the depth. Height. Height daripada objek tersebut kepada permukaan. Okay. Height kalau kita measure daripada objek ke permukaan air. Height kan. Depth daripada permukaan ke objek. Depth. Benda yang sama je. Okay, benda yang sama sahaja. So, dekat sini boleh gunakan H. Okay. Nampak H. So, apa dia punya? Kalau kamu tahu equation ni pun boleh jawab terus. Okay. So, pressure is... Okay, walaupun equation dia bagi... kita ada equation. Maksudnya kita boleh jawab pressure is directly proportional to H. Okay, again, dalam soalan ni, jangan gunakan ayat directly proportional dan sebagainya. Okay. Walaupun kita tahu formula dia. Okay, dia boleh tahu formula tu. Okay, lagi satu. Saya dah cerita tadi kan. Untuk jawab directly proportional, inversely proportional dan sebagainya tu, sama ada kamu ada data, ada graf ataupun ada equation. Okay, ada equation pun boleh jawab guna ni. Okay, untuk soalan macam ni, walaupun kamu dah tahu dia punya equation, tapi jangan gunakan untuk ni. Sebab apa? Sebab soalan ni based on observation. Observe. So, based on observation. So, macam nak jawab, sama lah. Okay. The higher the pressure, the deeper the liquid. Okay, the deeper. The higher the higher. Nampak? Bila guna deeper dia jadi pening. The higher the depth of the liquid. Maksudnya apa? Kita compare magnitude, nombor. Kan? 10 cm kedalaman. So, lagi tinggi lah. Compare dengan 2 cm kedalaman. Okay. So, kita compare dia punya magnitude, nombor dia. So, the higher the depth of the liquid. Ataupun boleh guna the lower. Tak ada masalah. Okay. So, habis hubungan relationship dengan comparison tadi. Kemudian C. Soalan C. Liquid P density bla bla is then replaced by liquid Q with density bla bla bla. Predict. Okay, ni density air ni. Kalau kamu tahu. Predict what will happen to the difference in height. So, dekat sini kena ada knowledge. Kita dah dapat tadi kan relationship. So, kita akan apply the relationship in this question. So, dalam soalan ni, cecair tadi, P tadi, replace dengan liquid Q which has higher density. Maksudnya kita dah naikkan dia punya density. Okay, naikkan dia punya density. Okay, dekat sini ni kita tak relate dia punya density. Dekat sini kita relate density. Ada tak? Dekat nombor 4, B1 and B2. B1 and B2 pun sama. Dia tak relate dengan density. So, maksudnya kena ada knowledge dekat luar lah. Which is the equation. Kita ada equation kan? P equals to rho G, rho GH. Apa kaitan pressure dengan density? So, kena tahu ni. So, sekarang density, kita dah guna density yang lagi tinggi. So, apa jadi pada pressure? Pressure akan jadi lagi
lagi tinggi. Okey, pressure akan jadi lagi tinggi. So bila pressure lagi tinggi, tengok balik Thesel funnel tadi. Thesel funnel. Macam mana Thesel funnel So Thesel funnel sambung kepada YouTube, okey, YouTube dan sebagainya. Kemudian ada liquid kan dalam ni ada liquid. So boleh bayangkan lah. Okay, boleh bayangkan bila tekanan lagi tinggi. Tekanan lagi tinggi, mana apa jadi? Bila tekanan lagi tinggi, so dia akan menolak membrane Thesel funnel ni. So dia akan bagi tekanan ke dalam. So benda ni dia akan menekan water level ni lagi bawah lah. Okay, lagi bawah. Sebab tekanan kuat kan. So air yang dekat sini dia akan pergi mana? Dia akan naik atas. Okay, itu yang akan berlaku. Bila tekanan tinggi dekat sini. Okay. So sini tekanan dah tinggi, dia naik atas. So apa jadi? Level dia. So predict what will happen to difference in height of the water in the tube. So inilah yang berlaku. Okay. Bila guna density, higher density, so difference in height of the water in the tube will increase. H will increase. Bukan H yang sebelah sini Ini H saya guna simbol untuk ni lah the difference in height of the. So this one H. So H yang ini akan meningkat. Okay. Sebab apa? Boleh bagi reason based on this equation because pressure is directly proportional to the different, okay, to the density, okay, dengan density. Sebab dia tukar density kan dalam soalan ni. Dia ubah density. So kena kaitkan dengan density. Okay, dengan density. So settle soalan seterusnya. Boleh tambah lagi. Does pressure will height, okay, ataupun the difference in height will increase. The difference in height of the water in YouTube will increase. So settle. Soalan 8.2. Habis soalan 8.2. Okay, pukul 1. Okay, yang lain tak ada soalan tu. Okay, yang ada ni kalau ada soalan boleh tanya tak ada masalah. Okay, 8.3 kita tengok kepada apa benda ni? Barometer Okay, barometer barometer. So ini pun saya dah cerita masa tuition mufakat itu, barometer macam mana dia berfungsi kan. So benda ni biasanya is used to measure atmospheric pressure. Okay, maksudnya bila kita letakkan, mula-mula kita letakkan penuh. Okay, mula-mula penuh dalam tube tu lah. Okay, penuh alamak, tumpah pula. Okay, mula-mula penuh dalam ni. Penuh dengan mercury lah. Okay, penuh dengan mercury. Kita penuhkan, lepas tu mula benda ni terbalik lah. Benda ni terbalik. Ataupun kita boleh bayangkan lah macam mana kita nak penuh kan. Isi dengan mercury kan. Isi dengan mercury penuh. Lepas tu campur. Masukkan dalam bekas yang ada mercury. Okay. So nak masukkan kita telengkupkan kan. Kita telengkupkan. So telengkupkan benda ni penuh lah. Lepas tu selepas beberapa saat sahaja, apa akan berlaku? Dia akan berkurang. Okay, dia akan berkurang. So dia akan berkurang. Mercury tu akan, dia punya apa yang berkurang? Dia punya ketinggian lah. Okay, ketinggian akan berkurang. Dia akan jatuh sikit. Okay, dia akan jatuh sikit. Sebab tu dekat sini jadi ruang vacuum. Sebab dia dah jatuh sikit dan dalam masa yang sama tak ada benda lain yang boleh masuk dekat ruang ni. Okay, jatuh sikit. So reason dia kenapa dia jatuh? Sebab mula-mula okay, kita ada berat ni. Okay, kita akan compare this level. Okay. Kita akan compare dua level ni. Outside, kita ada apa? Kita ada atmospheric pressure. Inside the, apa kita panggil ni? Tube ke apa? Inside benda ni lah. Okay, dalam bekas ni, kita ada apa? Kita ada mercury. So, mercury bagi berat. So, masa ni, mercury ni dia punya berat melebihi atmospheric.
So dia akan turun, akan turun sampailah level bila apa? Bila atmospheric pressure ni, okay, atmospheric pressure ni dia sama dengan tekanan yang disebabkan oleh tekanan merkuri ni. Okay, dia sama. So sebab tu dia akan stop Okay. So benda ni akan dia akan berubah-ubah depends pada atmospheric pressure. Kalau tekanan daripada luar tinggi, so dia akan tekan liquid ni ke bawah. So dia pergi naik lagi atas. Itu kalau atmospheric pressure tinggi lah. So maksudnya apa? Beza ketinggian tu dah jadi lagi banyak. Okay. Tapi kalau kita bawa ke kawasan yang atmospheric pressure dia rendah. Okay, atmospheric pressure dia rendah. Okay. So rendah. Tapi apa jadi? Berat merkuri ni dia akan mengatasi tekanan daripada atmosfera tadi. So dia akan tekan merkuri, maksudnya merkuri akan turun ke bawah. So yang ini dia akan tekan. Apa jadi pada kawasan kat luar ni? Yang ini akan naik atas kan? Okay, dia akan naik atas. So apa jadi pada perbezaan ketinggian ni? So dia akan jadi lagi pendek lah. Okay, dia akan jadi lagi pendek. Okay. Dalam keadaan biasa, atmospheric pressure 76 cm Hg. So kalau pergi tempat yang tinggi tekanan dia, so bila measure je, okay, kita dah cerita dia bila tinggi tekanan daripada luar, so dia punya beza ketinggian ni akan jadi apa? Akan jadi lagi tinggi lah. Contohnya 80 cm Hg. Tapi bila pergi kawasan yang tekanan rendah, apa jadi pada beza ketinggian? Dia akan jadi rendah. Mungkin jadi 70 cm Hg. So tu konsep barometer. Okay, konsep barometer. So name of the instrument in diagram 8.3. So dah tahu nama tadi. Nama dia apa? Barometer. Bagilah nama barometer. Barometer. Okay, so B. What is the value of H in mm? H in mm. Mana H? H dekat sini lah. Okay, H is mm. So yang ini dia letakkan diberi ketempatan merkuri dan tekanan atmosfera pada paras laut. Okay, maksudnya benda ni dia letakkan dalam amal sekolah. Okay, so dekat sini kita kena anggap. Okay, ni pun tak berapa cantik ya. Kena anggap lah. Okay, kena anggap makmal sekolah ni berada pada ketinggian paras laut. Okay, sepatutnya dia bagi tahu macam tu. Makmal ni berada pada ketinggian paras laut. Okay, so bila paras laut, inilah tekanan atmosfera. Okay, so pertama sekali apa? Dia bagi dalam bentuk ketinggian merkuri. So benda ni kita guna merkuri. So dia punya ketinggian tu kita boleh ambil sebagai pressure. So disebabkan tekanan atmosfera 760 mm Hg, so dia akan menyebabkan ketinggian dia 760 mm Hg. Ni sebenarnya yang kita measure. Beza ketinggian Hg ataupun merkuri tadi. Okay. So bila dalam keadaan biasa H nilai dia 760 mm. Dia nak dalam mm kan. Kalau dalam cm 76 lah. Okay, so seterusnya. Based on answer into B1, determine the value of pressure in unit Pascal. Okay, kita nak tukarkan kepada Pascal macam mana? Kita nak tukarkan unit ketinggian, okay, unit ketinggian cmHg tadi, mmHg tadi kepada Pascal. Macam mana? Kita boleh gunakan formula P equals to rho G, rho GH. Okay, rho GH. Okay, yang pertama kena berhati-hati. Pressure merkuri dalam bentuk merkuri, dia bagi 760 mmHg. Nak tukar kepada Pascal. Okay. So, dekat sini Pascal is equivalent to apa unit dia? Newton per meter square. Kan? Kalau tengok pada formula, P sama dengan F bahagi A. Unit F adalah Newton. Unit area adalah meter square. So, Newton per meter square. So, Pascal sama dengan ni. So, apa masalah dia? Masalah dekat sini. Kita ada satu unit, satu physical quantity yang sama, which is length, tapi unit yang berbeza. This one mm, this one m. So, kena berhati-hati dekat situ. Disebabkan ada dua unit yang berbeza, kena tukarlah salah satu yang mana senang. Okay? Yang senang yang inilah. Kita tukarkan 760 mm ni kepada meter lah. Dia akan jadi 76 cm Hg. Tukar kepada meter, dia akan jadi 0.76 meter Hg. Okay, so itu unit dia. Itu ketinggian dia.
Lepas tu baru boleh masukkan. So, masukkan dalam pressure sama dengan rho GH. So, berapa rho dia? Density dia bagi kan? Dia bagi berapa tadi? Mercury 136 kuasa 4. Okay, 1.36 darab 10 kuasa negatif 4. Unit dia apa? Negatif 4. Kuasa 4 kan? kgm negatif 3. So, ni tak ada. Ni tak ada. kgm tolak 3. So, ni kg, ni meter. Tak ada masalah. Semua dah dalam base unit. Darab G. G berapa nilai dia? 10 lah. 10 ms tolak 2. H. So, H tadi kita dah tukar, which is 0.76 meter. Okay. So, check dulu. Sebelum kita darab, bahagi, tambah, tolak dan sebagainya. Check apa? Check unit dia. Sama tak? Yang ni meter. Okay. Yang ni meter. Yang ni meter. So, tak ada masalah. Kilogram ada satu je. Ada satu je. So, kita kekal dengan kilogram. Second kita ada satu je. Sebelah sini tak ada second. Sebelah sini tak ada minit dan sebagainya. So, kekal dengan second. So, kira guna kalkulator dan sebagainya. Kita akan dapat. Okay, akan dapat apa? Boleh guna kalkulator. 1.36. 1.36 E4. Darab dengan 10. Darab dengan 0.76. So, sepatutnya boleh dapat 103. 360 Pascal. Ataupun 103.36 123 kilo Pascal. Okay, kilo Pascal. Okay, so itulah cara kita nak tukarkan. Okay, kita nak tukarkan unit ketinggian kepada unit Pascal. Okay, kepada unit Pascal. Siapa masuk ni? Ada masuk? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, rasanya ini kita habiskan 8.3 lah. 8.3. So, 8.3, 8.2. So, ni dah settle. Okay, ni dah settle. Ni jalan kerja dia. Jalan kerja dia dan itu jawapan akhir dia. Okay, C. Apakah yang berlaku? What will happen to the length of H when the instrument is brought on a high mountain? So, kalau kamu faham macam yang saya cerita tadi, macam mana barometer ni berfungsi, so boleh jawab soalan ni. Okay. So, macam mana? Barometer dia bawa ke kawasan yang tinggi. So, dekat sini dua benda yang kamu perlu tahu. Yang pertama, how barometer works. Okay, macam mana dia berfungsi. Yang kedua, kena tahu how atmospheric pressure can be affected by apa tu? Kita pergi tempat tinggi, by altitude. Okay, macam mana tekanan udara bila pergi kawasan yang lebih tinggi dia akan jadi lebih rendah. Altitude. Okay, altitude. Okay, konsep dia bila naik lagi kawasan lagi tinggi, tekanan udara akan jadi rendah. Sebab apa? Sebab bilangan molekul udara tu dah jadi kurang kan. Susah nak bernafas sebab oksigen dah berkurang, nitrogen dah berkurang dan sebagainya. Mana pergi? Sebab apa kurang dekat atas ni? Sebab semua dah berkumpul dekat surface. Kenapa dia berkumpul dekat surface? Sebab daya tarikan graviti. Okay, tu reason dia. So, dua benda ni kena tahu. Baru boleh jawab yang ni. So, barometer bila naik atas, tekanan daripada luar dah berkurang. Kan? Okay, tekanan daripada luar dah berkurang. So, apa jadi bila tekanan luar berkurang? Mercury tadi dia ada berat. So, dia boleh menekan. Dia lagi kuat lah compare dengan atmosferik kan. So, dia boleh menekan air ni naik sampai level yang lagi tinggi. Contohnya lah. Ini bekas kita naikkan bekas ni. Okay, dia naik lagi tinggi. So, yang ni level dia apa jadi? Yang ni dia akan turun lah sebab dia dah tekan ke bawah kan. So, dia akan turun ke sini. So, sekarang apa jadi ketinggian dia ni? Dah makin pendek. Okay, dah makin pendek. So, what happen to the length of H? Okay, it will decrease. It will decrease. Reason lah, bagilah. Kalau dia nak reason kan. High mountain has lower atmospheric pressure. Itu kalau dia tanya reason. Okay, kalau dia tanya reason. Okay, so sampai situ sajalah kita punya video. So, if you have any question, soalan-soalan yang seterusnya boleh tanya. Ada masa seterusnya sebab ada tetamu pula. Ada orang nak repair barang. So, saya terpaksa end awal lah.